Pernahkah anda terfikir bagaimana untuk keluar daripada krisis ekonomi? Harga barang berterusan naik namun gaji tetap sama. Kos hidup yang semakin hari semakin tinggi mendesak kita semua. Inflasi berterusan tanpa mengenal sesiapa. Namun, apakah tindakan kita? Hanya sekadar menjadi mangsa? Menyalahkan pihak atasan? Tidak pernahkah kita terfikir untuk mencari jalan penyelesaian? Ramai yang beranggapan kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Kerana kita berfikir untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. Itu di luar kemampuan kita. Namun, kita mampu mengawal dan menambah baik ekonomi peribadi kita. Tahukah anda, masalah ini sudah mempunyai penyelesaian. Akan tetapi, ramai yang tidak mengambil tindakan, membuka ruang tekanan dan desakan ekonomi berterusan tanpa henti. Teruskan menonton untuk mendapat jawapan kepada segala persoalan. Wang fiat adalah wang kertas yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan seharian sebagai medium pertukaran untuk mendapatkan suatu barangan keperluan. Sebagai contoh, kalau di Malaysia kita menggunakan ringgit Malaysia, Indonesia menggunakan rupiah, Singapura menggunakan Singapura dolar, Brunei menggunakan Brunei dolar dan pelbagai jenis mata wang bagi setiap negara. Wang fiat mula diperkenalkan dan digunakan secara meluas semasa abad ke-11 pemerintahan dinasti Yuan dan Ming. Pada hari ini, semua mata wang nasional adalah mata wang fiat, termasuk dolar Amerika Syarikat, euro, pound sterling dan semua mata wang simpanan yang lain. Suatu ketika dahulu, ketamadunan manusia menjadikan logam seperti emas dan perak sebagai mata wang. Namun, sistem wang kertas diperkenalkan kerana kesukaran membawa logam yang berat. Semasa Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat merupakan negara pengeksport telah menjual senjata dan bahan mentah dengan menggunakan emas. Pada pengakhiran Perang Dunia Kedua, menjelang tahun 1944, Amerika Syarikat telah mengumpul sekitar 70% emas dunia. Disebabkan itu, pada tahun 1944, negara-negara yang jelas telah membuat perjumpaan di Bretton Woods dan bersetuju menjadikan US dollar sebagai mata wang dunia. Dalam perjanjian itu, setiap wang kertas US dollar yang hendak dicetak perlu disandarkan dengan emas. Sebab itu, kalau kita lihat wang kertas dolar sebelum tahun 1971 tertulis padanya redeemable in gold in demand, yang bermaksud setiap dolar boleh ditukar kepada emas di bank. Wang kertas itu hanyalah voucher mewakili emas sahaja. Duit sebenar adalah emas. Sejak itu, US dollar menjadi mata wang utama yang digunakan dalam pelaburan dan perdagangan antarabangsa. Pada 15 Ogos 1971, Amerika Syarikat memutuskan hubungan antara emas dan US dollar dan melanggar perjanjian Bretton Woods yang dipersetujui pada tahun 1944. Semenjak itu, wang kertas yang ada menjadi wang fiat, iaitu duit yang dikeluarkan tanpa disandarkan kepada apa-apa aset fizikal. Sebelum kita teruskan, jika anda rasa perkongsian ini bermanfaat, bantu kami subscribe dan like supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada video ini. Okey, dah tekan dan kita sambung. Dolar boleh dicetak sesuka hati semenjak 1971. Itulah rahsia kenapa Amerika kaya raya dan berkuasa pada hari ini. Menurut pakar sejarah mata wang, Michael Maloney, penciptaan wang fiat adalah penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Wang kertas yang kita pegang pada hari ini inilah berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahawa ia mempunyai nilai. Namun, ekonomi besar seperti China mungkin akan mencabar nilai dolar. Jadi, apakah maksud di sebalik situasi ini? Nilai wang kertas tidak stabil dan boleh bertukar nilai pada bila-bila masa. Apabila krisis ekonomi berlaku, orang ramai akan membeli emas untuk memelihara nilai kekayaan mereka kerana emas adalah komoditi yang stabil dan diterima di seluruh dunia. Kesimpulannya, jika Amerika Syarikat tidak menyandarkan US dollar kepada emas dan hanya bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan, itu tidak selamat. Jadi, kita sendiri yang perlu bertindak untuk menyandarkan setiap wang kita kepada emas yang lebih stabil dan selamat. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kita dapat menyandarkan wang kita kepada emas, sila layari lililalafinancial.com. Dapatkan link di ruang description di bawah. Kami akan membantu anda memelihara dan menggandakan nilai harta kita dengan emas. Terima kasih kerana menonton. Jumpa anda dalam perkongsian akan datang.